Ya, kita bersua kembali. Seperti yang kita maklumkan seketika tadi, kita akan melihat dan juga menganalisis bagaimanakah pencapaian setahun Kerajaan Madani khususnya di setiap kementerian. Dan kali ini kita memberi bayangan dan juga tumpuan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP. KUSKOP antara pihak kementerian bertanggungjawab untuk mewujudkan satu ekosistem usahawan yang mampan, terutamanya untuk usahawan-usahawan kita yang baru sahaja berdaftar ataupun baru sahaja menjadi ahli perniagaan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi pasca COVID-19 ni kita nak tahu juga sebenarnya apakah antara pencapaian yang sudah pun dicapai oleh KUSKOP juga bersempena dengan setahun KUSKOP berada ataupun di bawah lembayung kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini kita bersama dengan menterinya. Saya perkenalkan pada pagi ini itu Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Okey, terima kasih Datuk bersama dengan kami pada pagi ini. Datuk, seperti kebiasaan kita akan memberikan tumpuan ataupun highlight kepada setiap kementerian. Highlight ini penting kerana kita akan melihat apakah antara pencapaian selepas setahun. Jadi pencapaian KUSKOP yang boleh YB Datuk highlightkan sepanjang setahun Kerajaan Madani ini. Ya, terima kasih Saudara Ismail dan Saudari Suhaida. Setakat Disember 2022, jumlah usahawan PMKS di negara kita adalah lebih 1,17 juta PMKS yang berdaftar. Maka highlightnya pada tahun ini kita telah melahirkan 83.361 usahawan PMKS yang baru setakat semalam. Jadi ada tambahan 83 ribu lah. Dan pada tahun ini juga kita telah memberikan pembiayaan berjumlah 5,19 bilion ringgit kepada 292 ribu orang usahawan. Berarti ada usahawan baru 83 ribu dan yang selebihnya adalah usahawan sedia ada. Dan pada saya ini merupakan satu pencapaian yang besar kerana kita telah melahirkan lebih daripada 83,000 usahawan mikro, usahawan kecil, usahawan sederhana yang baru. Dan selain daripada itu, kita juga telah melaksanakan beberapa inisiatif baru. Antaranya kita mulakan di Sabah dan Sarawak skim pembiayaan usahawan tamu untuk peniaga kecil yang berjualan di tamu-tamu mingguan, di pasar-pasar malam. Dan kita bercadang untuk kembangkan di seluruh negara selepas mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Dan kita juga telah melancarkan program pembangunan usahawan mikro Madani dengan dana 100 juta ringgit yang diberikan tambahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini kita sasarkan akan memberi manfaat kepada lebih 20,000 orang usahawan. Dan seterusnya kita telah melancarkan beberapa plan. Contohnya plan pembangunan penjajah dan peniaga kecil kita lancarkan. Pelan pemumalan usahawan informal kita lancarkan tahun ini juga. Dan pelan strategik pembangunan PMKS juga kita lancarkan pada tahun ini. Ini antara highlight yang saya ingin kongsikan. Selain daripada itu, kita juga telah meneruskan program pembangunan usahawan franchise dan juga program galakan ekspor kepada syarikat-syarikat PMKS kita. Ini antara highlights yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Satu pencapaian yang cukup membanggakan sekali terutama dari KUSKOP kerana kita tahu sektor perniagaan ini antara sektor yang perlu diberikan penekanan kerana ini antara sektor yang juga turut memacu pembangunan ekonomi negara Malaysia. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan ekonomi ini, antara tumpuan utama ekonomi Kerajaan Madani adalah untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di Asia. Top 20 katanya. Jadi bagaimana KUSKOP memainkan peranan untuk merealisasikan aspirasi ekonomi Kerajaan Madani ini? Ya, betul dalam kerangka ekonomi Madani itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan satu wawasan yang
cukup besar untuk kita mengantarabangsakan PMKS kita dan untuk menjadikan PMKS kita ini jago serantau. Kalau kita melihat kepada data PMKS di negara kita, setakat Desember 2022, daripada 1,17 juta perniagaan berdaftar PMKS, 78% itu adalah perusahaan mikro. Jadi kita kena mengambil tumpuan untuk membina perusahaan sederhana, perusahaan kecil yang boleh memberi impak yang besar. Bagaimana kita mencapai wawasan kerajaan, wawasan yang amat berhormat Perdana Menteri, untuk menjadikan PMKS ini jago serantau dan juga untuk kita mengantarabangsakan PMKS kita. Jadi di peringkat kementerian kita telah mengambil keputusan, mengambil pendirian untuk memberi tumpuan. Yang pertamanya untuk kita membangunkan industri yang berimpak tinggi di kalangan PMKS kita dengan memberi tumpuan kepada sektor-sektor seperti aeroangkasa, pertanian pintar, peranti perubatan, elektrik dan elektronik, otomotif, industri halal, gas dan minyak, bioteknologi. Inilah sektor-sektor industri berimpak tinggi yang kita mahu bangunkan di kalangan PMKS kita. Ini yang pertama. Kemudian kedua, mempersiapkan PMKS kita ini ke peringkat antarabangsa. Jadi apa yang kita laksanakan adalah menyediakan garis panduan pematuhan ESG, Environment, Social, Governance, ESG di kalangan PMKS kita, karena pasaran-pasaran besar di dunia ini telah mensyaratkan pematuhan ESG sebagai kriteria yang penting untuk mana-mana produk dan perkhidmatan memasuki pasaran tersebut. Pasaran Eropa, pasaran Amerika, pasaran Jepun, pasaran Australia dan pasaran yang lain. Dan saya pikir kita akan galakkan, dan kita sebenarnya sudah membangunkan garis panduan ESG tersebut untuk PMKS. Bagaimanapun kerana yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang kita jemput untuk mempengerusikan mesyuarat dan melancarkan, beliau berada dalam keadaan sedang pulih, kita akan menjadualkan semula. Selepas dilancarkan, ini akan memberikan impak yang besar kepada PMKS kita. Yang ketiganya, kita mahu membangunkan PMKS kita ini supaya mereka menerokai pasaran modal. Dan beberapa minggu yang lepas saya telah mengadakan perjumpaan dengan 48 syarikat PMKS yang telah dipersiapkan, telah dibantu, dan kini mereka bersedia untuk disenaraikan di bursa saham. Dan program-program seperti ini kita akan teruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini yang kita mahu, PMKS ini juga boleh dibangunkan kepada penyenaraian di bursa saham. Jadi inilah antara tumpuan kita untuk membangunkan PMKS kita seperti mana dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya. YB Datuk, kita juga melihat ada beberapa situasi di peringkat global yang memungkinkan turun naik dari segi prestasi dan juga potensi PMKS ini. Mungkin harapan dan juga jangkaan daripada YB Datuk berkenaan tentang potensi pemulihan, malah pembangunan yang boleh dilakukan atau boleh dipertingkatkan dalam konteks PMKS ini, Datuk. Ya, saya tahu senario semasa di dunia kita ini banyak memberi kesan kepada pemulihan di kalangan PMKS kita dengan berlakunya perang Rusia, Ukraine, dengan berlakunya konflik di Gaza, Palestin dengan Israel yang telah mengganggu rantaian bekalan di seluruh dunia. Ianya memberi kesan kepada PMKS bukan hanya di negara kita,
tetapi juga di seluruh negara. Cuma harapan saya dengan penumpuan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang kita menumpukan fokus kepada 8 bidang industri yang mempunyai apa yang saya sebutkan tadi, industri yang mempunyai berimpak tinggi. Keduanya dengan membangunkan garis panduan ESG sebagai satu langkah kita mempersiapkan PMKS kita ke arah pengantarbangsaan, dan juga kita mahu mempersiapkan PMKS kita ini ke pasaran modal. Sudah tentu harapan saya ingin melihat ianya dapat dilaksanakan dengan program sokongan dari segi pembiayaan, bimbingan dasar yang kita sediakan ini. Saya amat yakin dari segi prestasinya saya ingin melihat lebih baik daripada prestasi PMKS tahun 2022. Ya, insya-Allah ini boleh direalisasikan juga dengan kerjasama daripada pihak PMKS sendiri dan juga keinginan mereka untuk mengembangkan perniagaan. Bukan saja platform itu sudah disediakan oleh pihak kementerian, malah ini perlu direbut dan juga diambil oleh para peniaga di luar sana. Okey, dalam kita bersama dengan KUSKOP ini kan, untuk pengetahuan anda semua, kita ulang lagi sekali pada 8 hingga 10 Disember nanti akan berlangsungnya program setahun Kerajaan Madani di Pekarangan Stadium Bukit Jalil. Jadi KUSKOP tidak ketinggalan, akan mempunyai ruai mereka tersendiri untuk berkongsi pada anda semua berkenaan dengan kejayaan yang sudah dicapai oleh mereka selama setahun. Dan yang mencuri tumpuan adalah berkenaan jualan Mega Madani. Datuk, kalau berkongsikan dengan lebih lanjut berkenaan jualan ini. Jualan Mega Madani ini telah diletakkan tanggungjawabnya kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita telah mengadakan penyelarasan dan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk melaksanakan jualan Mega Madani. Jadi ianya meliputi pertama jualan Madani Koperasi, juga jualan Rahma, jualan Agro Madani, jualan My Grocer Wilayah, jualan usahawan, jualan aneka rasa Madani, jualan food truck, dan juga program padanan perniagaan. Jualan Rahma itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jualan Agro Madani akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jualan My Grocer oleh Jabatan Wilayah Persekutuan. Dan selebihnya itu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi ini menunjukkan ada sinergi dan kerjasama yang cukup padu di kalangan di antara kementerian-kementerian di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan jualan usahawan, 183 usahawan akan mengambil bahagian. Begitu juga dengan food truck, 20 usahawan food truck akan mengambil bahagian. Jualan aneka rasa Madani, 10 jualan mencakupi menu-menu negeri yang unik tu kita akan perkenalkan sepanjang jualan Mega Madani ini. Dan di antara manfaatnya adalah harga barangan itu kita jual sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Kita kata harga ramah lah. Harga Rahma, harga Madani. Jualan Rahma, jualan Madani Koperasi dan jualan Agro Madani itu harganya sehingga 30%. Mengikut item-item barang-barang yang kita jual pada sepanjang program 1 tahun Kerajaan Madani inilah, daripada 8 hingga 10 Disember. Jadi saya jemput semua untuk sama-sama berkunjung ke reruai kementerian jualan Mega Madani ini, dan kita jumpa sana. Saya juga akan berada di sana pada 10 Desember nanti, karena sebelum itu saya perlu berada di Sabah untuk sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan yang juga akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 7 Desember. Banyak aktiviti dan juga jualan-jualan menarik yang akan disediakan nanti. Cuma YB Datuk, tadi seketika kita juga ingin meneruskan dan juga melanjutkan berkenaan tentang sepanjang 2023 ini. Kita juga ingin mengetahui antara program dan inisiatif
baru yang diperkenalkan oleh KUSKOP pada tahun 2023 yang difahamkan skim pembayaran usahawan tamu, pengukuhan mikro madani dan juga menggubal pelan tindakan dasar dan sebagainya. Mungkin boleh diperjelaskan secara terperinci berkenaan antara program dan inisiatif baru yang diperkenalkan pada 2023. Ya, skim pembangunan usahawan tamu seperti mana saya jelaskan tadi itu untuk kita memberikan modal perniagaan sehingga RM5.000 kepada usahawan-usahawan kecil yang berniaga di tamu-tamu, pasar-pasar malam. Termasuklah mereka yang berniaga di tepi-tepi jalan, berhampiran dengan bangunan-bangunan kerajaan seperti hospital, sekolah yang selalunya kita lihat banyak peniaga kecil berjualan. Ya. Manakala pelan pembangunan penjajah dan juga pelan pemumalan usahawan informal ini mencakupi pelbagai pendekatan, inisiatif kita dan strategi kita untuk memperkasahkan kesadaran di kalangan penjajah peniaga kecil supaya mereka mendaftarkan perniagaan. Kita maklum dan kita sedar masih banyak penjajah ini yang tidak mendaftarkan perniagaan mereka. Jadi kita mahu data supaya kita boleh merangka dasar dan program yang lebih baik. Dan dalam masa yang sama, selepas mereka berdaftar, contohnya memiliki permit ataupun lisin berniaga walaupun sebagai penjajah, maka mereka mempunyai akses yang lebih baik kepada pembiayaan yang diberikan oleh agensi-agensi di bawah kementerian saya, seperti Tokoh Nasional, Laman Ikhtiar Malaysia, Bank Rakyat, malah juga di agensi-agensi di bawah kementerian lain. Dan juga mereka mempunyai akses kepada perlindungan sosial yang lebih baik jika mereka mendaftarkan perniagaan mereka. Dan di bawah pelan pembangunan pula, kita telah menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah. Yang juga secara rintisnya dimulakan di Sabah, tetapi hari ini selepas beberapa kali kita mengadakan libat urus dan perjumpaan dengan exco kerajaan negeri, ianya diterima dan exco ini mahu pendekatan ini dipanjangkan di semua negara di negeri masing-masing. Jadi ini antara inisiatif lah. Saya juga tertarik dengan projek Be Your Own Boss, Business in Transformation dan juga Business Export Program serta program galakan ekspor Bumiputra. Ini antara mungkin rangkuman sepanjang tahun 2023 di bawah lembayung program dan inisiatif baru yang diperkenalkan oleh KUSKOP. Jadi mungkin penjelasan ringkas berkenaan Be Your Own Boss, Business in Transformation, BEP dan GEP ini. Ya, Be Your Own Boss ini adalah satu program di bawah Pernas untuk kita membangunkan usahawan franchise di negara kita, dan setakat ini kita telah memberikan pembiayaan sebanyak 13,6 juta ringgit kepada 48 usahawan franchise pada tahun ini sahaja. Manakala bagi program ekspor ataupun program bisnes ekspor program yang dilaksanakan oleh SME Bank dan juga program galakan ekspor, kita telah membawa sebanyak 47 usahawan PKS Bumiputra untuk menyertai misi perdagangan di luar negara dan telah menjana potensi jualan yang sangat-sangat memberangsangkan kepada semua PKS yang terlibat. Ini juga diteruskan dengan DAKOM 2030 ataupun Digital Koperasi. Jadi penjelasan yang lebih menarik. Kita juga telah melancarkan dasar koperasi Malaysia pada tahun ini. Ianya merupakan kesinambungan kepada dasar koperasi yang terdahulu dan kita tambah baik. Ini akan melibatkan antara lainnya inisiatif kita ataupun pindaan kepada akta koperasi yang kita sedang teliti sebagai sebahagian daripada pelaksanaan dasar koperasi ini dengan harapan supaya gerakan koperasi di negara kita akan terus berkembang maju, memberi sumbangan kepada ekonomi dan kepada nilai
KDNK negara kita pada peratusan yang lebih besar. Ini termasuklah kita mempermudahkan proses penubuhan koperasi yang pada hari ini 5 orang keanggotaan minimum pun sudah boleh menubuhkan koperasi mereka. Itu dinamakan digital. Tidak semestinya digital, tetapi kita juga menggalakkan koperasi yang terlibat dalam sektor perkhidmatan berasaskan digital. Contohnya di Pahang kita ada koperasi yang terlibat dalam MySports, membangunkan perkhidmatan dan produk mereka yang berasaskan kepada sektor digital. Okey, baik. Sekali lagi, YB Datuk sama-sama mewar-warkan untuk hadir beramai-ramai kejualan Mega Madani akan berlangsung pada 8 hingga 10 Disember. Ya, saya ingin menjemput kepada semua warga Malaysia yang sedang menonton rancangan ini untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bersama-sama dengan saya dan warga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sepanjang berlangsungnya sambutan 1 tahun Kerajaan Madani pada 8 hingga 10 Disember di Stadium Bukit Jalil. Dan seperti mana saya katakan tadi, Kementerian menyediakan jualan Mega Madani yang sudah tentu dengan kadar harga yang jauh lebih murah daripada pasaran, menjadi tarikan untuk saudara-saudari semua berkunjung dan mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada usahawan-usahawan kita. Baik, kita jumpa di sana. Jumpa di sana. Terima kasih Datuk bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan apa yang sudah dicapai oleh KUSKOP sepanjang setahun berada di bawah lembayung Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Madani. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana.